Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda kembali menyaksikan Gaspirasi bersama dengan saya, pengacara anda, Ghazali Zawawi. Tapi sebelum itu, macam biasa, saya nak sapa dulu anda yang menonton kita pada ketika ini. Apa khabar semuanya? Diharapkan anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, baik-baik sahaja dan sentiasa positif. Namun, macam biasa, saya nak pesan kepada mereka yang barangkali sedang diduga pada ketika ini, percayalah, semuanya akan menjadi reda dan kembali baik seperti sedia kala. Terus bertabah, okey? Baik, Gaspirasi pada malam ini, kita akan bersama dengan salah seorang petugas barisan hadapan dalam bidang perubatan untuk berkongsi mengenai pengalaman pahit dan manis beliau dalam bidang perubatan ini, cabaran yang ditempuh sepanjang pandemik COVID-19. Juga, beliau pernah mengalami pengalaman kehilangan ahli keluarga yang tersayang iaitu mendiang suami tercinta. Semuanya hanya dalam Gaspirasi pada malam ini. Tapi sebelum kita bersama dengan beliau apa kata, kita saksikan VT ini dahulu. Itulah dia frontliners kita, petugas barisan hadapan kita. Jangan tewas barisan hadapan. Sekali kalian tewas, kami semua akan tupas. Doa kami sentiasa bersamamu, teruskan perjuangan memerangi COVID-19. Baik, pada malam ini kita bersama dengan seorang pegawai kesihatan bahagian Kuching, Dr. Eunice Melissa Joseph di Gaspirasi. Assalamualaikum pula. Salam sejahtera, Doktor. Salam sejahtera, guys. Biasalah kita ni kan. Kadang kita hidup dalam masyarakat majmuk, biasa sebut Assalamualaikum lah, salam sejahtera lah. Apa khabar Nuan? Sehat? Sehat, guys. Okey, Doktor. Ya. Bila kita berbicara mengenai petugas barisan kehadapan ini, cabaran itu yang kita nak ketahui. Dan lebih-lebih lagi sepanjang tempoh yang mencabar pandemik COVID-19 ini. Dan nak menjadi seorang doktor itu lagi bukan satu perjalanan yang mudah. 5 hingga 6 tahun menjalankan pengajian, 1 tahun housemanship. Kita tak nak sentuh dahulu mengenai COVID-19. Tapi apa cabaran yang dilalui oleh seorang doktor ini yang barangkali masih belum diketahui oleh orang ramai di luar sana, Doktor? Kalau kita nak bercakap tentang cabaran ya, guys, ya. Definitely dari segi mental, dari segi fizikal jugalah. As we know, mentally untuk menjadi seorang doktor ni, you have to be mentally strong, kuat dari segi mental. Another thing is kuat dari segi fizikal lah. Sebab kerja kita ni tak mengira masa. So bila you buat on call, you have to buat kerja 24 jam. Even selepas on call, the next day pun you kena kerja. Ni bagi dos yang dekat bahagian klinikal. Yeah? But as for me, myself, it's not only like office hours, tetapi standby 24 jam. Need to get ready anytime bila diperlukan. Yeah. Agak-agaknya dalam masa sehari, semasa waktu bekerja itu, kita nak tangkap imajinasi penonton dan kita nak jawab juga pertanyaan mereka. Berapa jam yang doktor laborkan setiap hari untuk menjaga kesihatan kami, seluruh rakyat Malaysia ini? Berapa jam sehari waktu bekerja, Doktor? Secara purata? Okey, kalau secara purata is about 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Yeah. Dan kadang-kadang perlu untuk menilai sampel. Semakin banyak sampel yang perlu dinilai, maksudnya dah tahulah mungkin balik agak lambat sedikit hari inilah. Itulah cabaran seorang insan yang bergelar doktor. Lebih-lebih lagi apabila kita dilanda musuh halimunan pandemik COVID-19, pandemik fatigue. Itu yang kita bimbang untuk berlaku dalam kalangan doktor ini. Kerana sekali mereka tumpas, kita semua akan tewas. Jadi doktor, bagaimana doktor menjalani rutin-rutin harian ini untuk mengelakkan pandemik fatigue berlaku dan terus menjalankan rutin kerja dengan cemerlang? Okey. Pembahagian masa tu sangat penting. So
you kena pandai bagi masa, bekerja untuk dan berehat jugalah. Ya, kena cukup rehat, makan dan minum pun kena cukup. Ya. Makan dan minum kena cukup. Ingat, doktor, petugas barisan hadapan juga insan biasa seperti kita. Mereka juga punya limitasi dari segi tenaga dan masa. Jadi tugas kita untuk meringankan beban mereka supaya sama-sama kita sentiasa tingkatkan kualiti kesihatan kita. Dan apa yang lebih penting, putuskan rantaian COVID-19. Baik, rumah doktor pada waktu kecil dahulu berdekatan dengan sebuah klinik kesihatan desa. Dan itu menjadi playground Dr. Eunice pada masa itu. Kalau saya lah, kalau Gas lah, mungkin seram sejuk doktor. Sebab kita biasalah waktu kecil ni takut kena cucuk dan sebagainya kan. Jadi takut untuk mempunyai rumah berhampiran dengan klinik desa ini. Tetapi berbeza dengan Dr. Eunice, apabila ada sahaja kes kecemasan yang berlaku di klinik kesihatan tersebut, beliaulah yang bersemangat mengintai dari jauh, ya, tengok macam mana semangat, ya, golongan jururawat, golongan doktor ini membantu para pesakit ini. Doktor, adakah dari situ timbulnya minat dalam bidang perubatan ini? Kalau boleh diceritakan. Itu adalah salah satu. So, I was raised in Kampung Bunan Gegak. Bunan Gegak? So, dekat, di Serian? Yes, dekat Serian. So, di Kampung Bunan Gegak, kita ada satu klinik. Sekarang ni, dulu dinamakan Klinik Desa Bunan Gegak. Sekarang ni Klinik Kesihatan Bunan Gegak. Which is about just, kalau you berlari dari klinik tu to my house, is about 1 minute. Dekat kalau sangat. you berjalan melenggang kangkung, is about 2 minutes. Okay, so klinik tu memang like what you said, Gas, is my playground masa kecil. So, sebagai budak-budak ya pada zaman dahulu, during my primary school time, so kita selalu seringlah bermain dekat kawasan klinik tu. Jadi bila ada orang datang diusung ke klinik, kita jadi busybody lah, melihat apa yang berlaku. Yeah, so that is another, how to say, timbulnya minat lah untuk saya menceburi bidang perubatan ni. But by ni, actually, none of my family members berada di dalam medical line ni. Yang mungkin bekerja sebagai seorang doktor pada ketika ini adalah Dr. Eunice dan seorang lagi adik bongsu. Sekarang ini tengah menjalani housemanship. Di mana tu, doktor? Dia di Hospital Umum Sarawak sekarang. Sedang bertugas. Sedang bertugas. Okey. Baik penonton, sepanjang 16 tahun Dr. Eunice ini berkhidmat sebagai seorang doktor dan semasa tengah-tengah perkhidmatan itu, beliau melanjutkan pengajian dalam bidang master dan PhD Universiti Malaysia Sarawak Unimas kerana ingin mendalami lebih mendalam tentang bidang public health ini. Dan kalau kita bercakap mengenai bidang public health, it's not an easy task. Lebih-lebih lagi kepada komuniti kita setengahnya pada hari ini, doktor, yang mana pening kepala sedikit sahaja, kebanyakan antara mereka perkara pertama yang mereka rujuk adalah Doktor Google. Ataupun ni nak habak mai ni, ada yang kalau tumbuh bintik-bintik merah terus salahkan Pontianak. Kenapa? Ni Pontianak lah meludah kau ni, kata mereka. Jadi doktor, melihat kepada sikap dan stigma yang ada dalam komuniti kita pada hari ini, yang mana kategori ini sentiasa menjadikan berjumpa dengan doktor itu adalah pilihan yang terakhir mereka, apa cabarannya dan bagaimana doktor meningkatkan kesedaran kesihatan dalam kalangan mereka? Okay, it is not wrong untuk merujuk kepada Google atau any search engine dalam internet kan. Contohnya kalau you nak cari, kalau you ada pening kepala, then you can type or search inside the internet ya, penyebab sakit kepala contohnya. So you will have 1001 sebab kenapa you sakit kepala kan. But again, Google ni dia tak akan bagi consultation lebih daripada itu. Google tak boleh check you, kan? Google cannot check you and Google cannot treat you. So that is why you still need to go to the clinic. Masih perlu berjumpa dengan masih perlu pergi ke klinik ataupun hospital terdekatlah untuk mendapatkan rawatan. Pernah tak kita nak tanya Dr. Eunice juga menjalani ataupun melalui pengalaman yang mana pesakit itu terlalu lambat untuk menyedari tentang bahayanya penyakit yang mereka hidapi sehingga boleh membawa maut. Pernah tak, doktor? Memang pernah. Memang pernah. Kita ni dalam kita merawat pesakit ni,
kita ada golden hour. So golden hour ni adalah tempoh masa di mana pesakit tu the right time untuk dia datang untuk mendapatkan rawatan, ya. So kalau tempoh golden hour tu dah lebih, it becomes very difficult untuk kita dekat bahagian perubatan, ya, untuk memberi rawatan yang terbaik lah. Itulah penonton, sehebat mana pun seorang yang bergelar doktor ini, sekiranya kita tidak mencakna dengan tanggungjawab kita sendiri, terlalu lambat menyedari penyakit kita, peluang untuk sembuh itu tetap tipis. Selepas ini, kita nak tanya lagi tentang kisah doktor yang kehilangan keluarga tersayang, iaitu mendiang suami tercinta tatkala pandemik COVID-19 ini melanda, tetapi beliau tetap akur dengan ikrar beliau sebagai seorang doktor, biar apa pun terjadi, biar susah mana pun keadaan yang dialami, nyawa orang lain, kesihatan sejagat tetap diutamakan. Selepas ini, jangan ke mana-mana, Gaspirasi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam Gaspirasi. Apa khabar? Assalamualaikum anda di rumah. Kalau nak bahasa Melayu apa doktor? Ani agah amu. Apa khabar semuanya? Baik, pada malam ini kita angkat cerita golongan frontliners ataupun petugas barisan hadapan kita, kerana mereka lah wira dan wirawati negara yang bekerja dalam masa sehari sehingga berbelas jam semata-mata untuk memastikan kesihatan dan keselamatan kita. Doktor, bagaimana doktor melalui cabaran itu? Yalah perlu untuk menjalani tanggungjawab dalam bidang perubatan dan pada masa yang sama berdepan dengan situasi yang mana mendiang suami menderita akibat kanser hati. Apa cabaran yang dilalui pada ketika itu, doktor? Memang tidak mudah. It's difficult. Lebih-lebih lagi bila penyakit dia tu memang tiada rawatan yang not to say tiada rawatan untuk sembuh tu tipis. Saya perlu membagikan masa di antara bekerja dan menjaga, ya, menjaga suami pada masa itu. Kebetulan pada masa itu ketua jabatan saya sangat membantulah dan memahami. Jadi saya dapat membagikan masa kerja dan juga menjaga suami pada masa itulah. Bukan tugas yang mudah. Bukan tugas yang mudah. Ada kalanya saya perlu mendapat cuti, mengambil cuti kecemasan bila keadaan kesihatan beliau tidak mengizinkan. Ada tak di setengah hari itu sehinggakan demi menjalankan tugas untuk menjaga masyarakat kita, doktor pernah membawa mendiang suami ke tempat kerja dan sebagainya? Sering. Ada kalanya saya tak dapat mengambil cuti, terpaksa bekerja. So saya akan membawa beliau ke tempat kerja. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul sebenarnya. Inilah pengorbanan oleh seorang yang bergelar petugas barisan hadapan. Mendiang suami, mendiang Stanley anak Sapong, meninggal dunia selepas bertarung lebih kurang 9 bulan akibat kanser hati. Sebagai seorang doktor, kita tahu kita kena sentiasa beri kata-kata positif dan pesanan kepada para pesakit ini supaya mereka percaya mereka boleh sembuh. Tetapi apabila ianya berlaku dalam kehidupan doktor sendiri, yang mana kata-kata dan pesanan itu tidak dapat menjadi realiti buat mendiang suami doktor, apa perasaan doktor pada ketika itu? Susah. It's difficult for me to describe. Saya memberi harapan, begitu juga doktor yang merawat beliau, memberi harapan untuk dia untuk kuat semangat dan untuk sembuh. But at the same time, sebagai seorang doktor,
saya tahu prognosis dia very poor. Kena tabahlah. Kena tabah dan bersedia untuk menghadapi apa saja kemungkinan yang akan berlaku. Baik, itu adalah semangat yang perlu kita ada apabila mempunyai ahli keluarga terdekat yang mengalami kanser sebegini. Kita nak tahu juga, doktor, ada tak mungkin rasa terkilan ataupun ralat tu apabila kita tak sempat untuk mempersiapkan diri dan suami menghadapi momen-momen terakhir sebegini? It's all about time. The time that you spend. Ada kalanya you have to work more dari memberi perhatian kepada dia yang sedang sakit. Ya. Suami kepada Dr. Eunice, mendiang Stanley jauh sekali untuk menyusahkan Dr. Eunice, seolah-olah beliau faham terhadap tugas yang dipikul oleh Dr. Eunice sebagai seorang doktor. Dan kalau kita lihat bidang yang diceburi oleh kedua-dua mereka ini, seorang bekerja dalam bidang perubatan. Jauh genre yang sangat jauh berbeza. Seorang lagi bekerja sebagai seorang polis, namun persefahaman itu sentiasa ada. Biasalah doktor perlu ambil exam itu, exam ini, banyak yang perlu mereka lalui. Jadi kalau boleh doktor kongsikan sehingga ke hari ini, apa pengorbanan daripada mendiang Stanley yang mungkin doktor tak dapat lupakan? Dia seorang yang bertanggungjawab, I would say. Kalau dari apa yang Gas bagi tahu tadi kan, semasa saya ujian tu, kalau dia dapat ambil cuti tu, dia akan ambil cuti. Hanya untuk menghantar saya ke, mengambil cuti hanya untuk menghantar saya untuk hari ujian tu lah. Itu adalah menjadi driver lah. pengorbanan yang dilakukan oleh mendiang suami. Bertunang pada 10/10/2010, cantik tarikhnya. Lagi cantik tarikh perkahwinannya, iaitu pada 20/10/2010. Namun selepas 10 tahun melayari mahligai perkahwinan, mendiang suami pergi selama-lamanya pada 16 September tahun lepas. Juga tarikh yang bermakna saya kira, iaitu pada hari itu kita sambut Hari Malaysia Day. Jadi saya percaya bahawa mendiang Stanley sekarang ini, doktor, sedang menyaksikan kita dari sana. Kata-kata yang mungkin tak terungkap sebelum ini yang ingin doktor sampaikan kepada mendiang. Silakan. Thank you. Thank you for spending the 10 years of his life with me lah. Yeah. Thank you so much. Juga kami ucapkan kepada kedua-duanya sebenarnya, sebab kalau kita perasan, kedua-duanya adalah petugas barisan hadapan kita dan inilah pengorbanan mereka. Mereka tidak sempat untuk mempersiapkan diri bagi momen-momen terakhir. Semata-mata ikrar mereka meletakkan kesihatan kita, nyawa kita sebagai prioriti. Penonton di rumah, doktor juga insan biasa. Mereka juga lalui pengalaman yang mana mereka akan kehilangan orang yang tersayang. Seperti kita, sekiranya kita dilalui pengalaman sebegini, pastinya kita tidak kuat dan tabah on the spot untuk menghadapi perkara-perkara sebegini. Tapi kita nak tahu selepas ini apa yang menjadi sumber kekuatan kepada Dr. Eunice dan siapakah yang menginspirasikan beliau. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya dalam Gaspirasi. I'm Eunice's youngest brother. So, how do I describe my sister? She is an independent and workaholic person, but still she will make a time for our family. I love my auntie because she is nice and caring.
because she played with me. Ketua saya iaitu Dr. Eunice Melissa Joseph di atas kecemerlangan beliau dalam memimpin pejabat kami ini. Beliau sangat berdedikasi, sangat bersemangat dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan kepada beliau. Semoga beliau terus maju jaya di masa depan. Hai Dr. Eunice, awak seorang kawan yang sentiasa memberi inspirasi kepada saya. Semoga terus berjaya. Kami Wakil Kerja Pejabat Kesihatan Daerah Lundu ingin mengucapkan tahniah Dr. Eunice. Kami daripada Pejabat Kesihatan Daerah Bau ingin mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Dr. Eunice selaku Pegawai Kesihatan Bahagian Kuching. Semoga terus menjadi sumber inspirasi bagi semua anggota KKM dan petugas Barisan Hadapan. Ya, Dr. Eunice. Itulah golongan petugas barisan hadapan kita, sentiasa bersemangat menjalankan tugas mereka demi keselamatan, demi menjamin tahap orang kata nyawa kita, supaya itu adalah prioriti mereka, itu adalah ikrar mereka. Dan itulah kata orang, kalau kita nak berjaya dalam setiap apa yang kita lakukan, kita kena cintai pekerjaan kita, dan kita tahu pekerjaan itu ada pahit dan manisnya. Sepanjang 16 tahun berkhidmat dalam bidang perubatan ini, Dr. Eunice, to pronounce death is not an easy task. Dan ianya memerlukan semangat dan kekuatan untuk memaklumkan kepada keluarga pesakit. Mungkin boleh diceritakan, ada satu ketikanya mungkin pengalaman mencabar yang dihadapi oleh Dr. Eunice bersama dengan jururawat yang lain semasa nak menyampaikan berita kematian keluarga ini. Ya, Gas. I have one experience lah. Masa tu, I think dalam tempoh tahun ke-5 atau tahun ke-6, saya bertugas sebagai seorang pegawai perubatan dekat hospital lah. Kalau sudah bekerja dalam 5 tahun, 6 tahun tu, you are considered as agak senior lah. Ya. So, pengalaman yang saya tak dapat lupa is pada masa tu, saya pronounce death, memberitahu keluarga pesakit tu, pesakit kanser yang meninggal dunia pada masa tu. Jadi saya memberitahu ahli keluarga dia yang pesakit tu meninggal dunia. Pada masa tu, sekelip mata, my baju disentap, ditarik oleh anak si mati tu. Actually, si mati tu, ahli keluarga dia telah diberitahu berkenaan tentang prognosis penyakit tu macam mana. Yang kalau jantung dia berhenti, tak akan dibuat resuscitation, maksudnya tak akan dibuat CPR and all that kan, sebab considering umur, considering penyakit dia. Jadi anak dia faham, tahu, tetapi pada masa tu that is the tindak balas, reflex I would say, tindak balas, reaksi dia menerima berita tu. So pada masa tu anak dia menarik baju saya dengan sangat kuat dan hendak menumbuklah. So pada masa tu there are two nurses yang menolak anak pesakit tersebutlah. But ketiga-tiganya perempuan termasuk Dr. Eunice. Pada masa tu ketiga-tiganya kami perempuan. The two nurses ladies termasuk saya lah. Saya kira Dr. Eunice, itu adalah satu fasa yang paling susah untuk dilakukan oleh doktor, yang mana mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Tetapi apakan daya, ajal dan maut itu di tangan Tuhan. Jadi doktor, ya, kita tahu kita dah melakukan yang terbaik, namun setelah apa yang terjadi itu berlaku kepada doktor, ada rasa orang kata bersalah ataupun rasa seperti kalaulah aku boleh buat yang lebih baik, ya, sebab kita sayangkan pekerjaan kita, kita cuba untuk menyelamatkan pesakit.
ada tak timbul rasa itu dalam diri doktor setelah apa yang berlaku? Ada certain cases lah. Certain cases bila presentation dia tu, bila dia datang untuk mendapatkan rawatan tu agak terlalu lambat ataupun kita delay kelewatan kita melihat dan memeriksa pesakit. I think semua doktor mengalami this kind of situasi yang macam ni ya. Tetapi balik kepada pengalaman yang saya ceritakan tadi, it was a terminal illness di mana tiada lagi rawatan lah. Tiada lagi rawatan untuk pesakit tersebut lah, terminal illness which is cancer lah. Baik, kita nak berbalik lagi kepada situasi tadi doktor. Selepas keluarga pesakit itu bertindak sedemikian kepada doktor, bagaimana agaknya cara jururawat dan doktor menenangkan keluarga pesakit itu untuk terima hakikat bahawa keluarganya pergi selama-lamanya? Actually pada masa tersebut kan anak dia tersedar, dia memang minta maaf. So at that time kita pun sebagai seorang petugas kesihatan, kita tak boleh mengambil hati ataupun marah kepada pesakit ya. As far as possible, be professional ya, be professional and menjelaskan semula keadaan kepada keluarga pesakit tadilah. Ya. Itulah pekerjaan ya penonton di rumah. Ada suka dan ada dukanya. Ada manisnya sebenarnya. Jadi sepanjang 16 tahun ya berkhidmat dalam bidang perubatan ini, apa kenangan manis yang Dr. Eunice tak pernah dapat lupakan? Dengan cerita ada diberi orang kata beras baru itu sebagai tanda penghormatan kepada Dr. Eunice kerana berjaya menyembuhkan penyakit kidney daripada salah seorang kanak-kanak ni. Kalau boleh doktor kongsikan kenangan manis yang doktor lalui sepanjang 16 tahun berkhidmat. Pada masa tu saya bekerja di Hospital Serian ya, Hospital Serian. Pada pesakit ni cara dia mengucapkan terima kasih ni lain ya. Ahli keluarga dia pun bila mengucapkan terima kasih kepada seorang doktor ni lain. So some will say thank you. Some akan bila you makan dekat kedai tiba-tiba makanan yang you pesan tu sudah dibayar kan. There is this one incident masa I bekerja dekat Hospital Serian tu. Ada seorang nenek ni dia memberi saya beras baru tau. But the incident is that beras baru ya, beras baru. Ada setengah pesakit ni, dia kalau doktor busy, dia akan tinggalkan dengan nurse. Dia akan tinggalkan dengan nurse. Dan nurse akan bagi dengan kita ya. But this nenek, despite of datang dari kampung yang sangat jauh pada masa tu, and dengan kekangan kenderaan. Betul. Menggunakan pengangkutan apa? Pengangkutan, I would say pengangkutan awam, van sapu pada masa tu. Dia berasal dari kampung yang sangat jauh. I think dari kampung tu, kalau dia nak datang ke Hospital Serian, it will take about 1 hour dulu, jalan dulu ya, 10 years ago. This nenek, dia mahu berjumpa dengan saya sendiri. Pada masa tu saya tengah buat round dekat ward. So actually the nurses tu bagi tahu nenek tu tak apa, doktor ni nanti akan keluar pukul 10, pukul 11. At that time baru around pukul 8 ya, saya baru start round. So sehabis saja round tu, which is dalam pukul 10.30 hingga pukul 11 macam tu, bila saya keluar, nenek tu saya tak tahu sama ada dia dah breakfast ke belum. So datang dari kampung yang jauh tu, for sure dia kena bangun awal kan. Tapi dia tak mau tak nak pas dekat staff, orang. tak nak pas dekat dia orang. Nak bagi dia sendiri nak bagi dekat sendiri. I was so touched. And then I tanya dia, I cakap, nenek, I cakap, siapa yang saya pernah rawat? Cakap. Lepas tu dia cakap cucu dia yang ada masalah buah pinggang. So dia cakap sekarang cucu saya sihat, dia cakap. Lepas tu dia bagilah beras tu. In fact, saya cuba jugalah bagi wang belanja, bayar tambang untuk dia balik. Doktor? Tidak. Despite of waiting for so many hours. I was so touched lah. Itulah tanda terima kasih ya, keluarga kepada salah seorang pesakit Dr. Eunice
Itulah bukti sebenarnya Dr. Eunice sangat cintakan profession beliau dan sentiasa bersemangat untuk memastikan pesakit beliau boleh sembuh daripada penyakit yang dihidapi. Apabila kita singkap balik mengenai keluarga Dr. Eunice, ibu dan bapa adalah profesionnya guru. Ya. Datuk dan nenek juga adalah guru. Ya. Juga kebanyakan makcik dan pakcik juga guru. Memang banyak guru lah kata orang. Tapi satu pun tak ada sangkut ambil guru, adik-beradik. Adik-beradik, siap Tak dah. ada. Dan semasa kecil dahulu, seperti yang diceritakan, Ibu Dr. Eunice ini seorang yang very caring, very motherly. Berbeza pula dengan bapanya. Kerana sedikit garang, punyai banyak jenis rotan di rumah. Dan Dr. Eunice, jangan macam-macam, nya pun si terkecuali untuk terkenal rotan disebabkan bermain parang mas saya. Nakal juga, patah orang sok, mancai juga Dr. Eunice masa kecil. Dan ada juga pesanan daripada bapa Dr. Eunice, kalau kamu nak makan apa yang kamu suka, kalau kamu nak makan apa yang kamu nak, you guys have to work for it. Yeah. Macam mana kata-kata itu doktor disemat sehingga ke hari ini sebagai pedoman doktor, dan saya pasti ibu dan bapa doktor menyaksikan kita di Gaspirasi pada malam ini setelah pengorbanan yang mereka lalui membesarkan Dr. Eunice dan 5 lagi adik-beradik lain. Apa kata-kata doktor kepada mereka? My parents teach us to be independent. Tiada yang mudah bila dari saya kecil sampai saya teenagers before I work. There is no easy, how to say. Ibu bapa saya sentiasa menasihatkan dan mereka telah menanamkan kepada kami adik-beradik, if you don't work hard, kalau you nak hidup senang, you mesti kerja kuat. You mesti belajar rajin-rajin. Kalau you nak makan sedap, you nak guna kereta besar, cantik, so you have to work hard. Sebab because of them teaching us the hard way, even though my parents are teachers, my parents tak, how to say, tidak memanjakan kami dengan kemewahan ya. Probably pada masa tu saya beradik ramai 6 orang, so gaji cikgu pun tak besar kan. Dalam setahun ada pergi melancong sana sini tak doktor? Tidak ada. Yang pergi pun pergi ke... Okey, kalau cuti sekolah tu bapa saya bawa kami pergi gunung, pergi kebun. Gunung? Buat apa? Buat apa kat gunung? Pergi kebun. Pergi kebun. Yeah, I think that is the only melancong that we had bila kecil. But because of them, mengajar kami cara the hard way to success. Betul. I think semua adik-beradik saya kerja kot. That's what makes who you are today, doktor. Ya. Penonton, jangan pernah lupa pengorbanan yang ibu bapa kita lakukan. Barangkali sekarang ini mereka telah di mamah usia. Jadi, luangkan masa yang ada. Jangan pernah sia-siakan peluang kita bersama dengan mereka. Selepas ini, kita tahu acap kali kita beri pesanan kepada masyarakat agar tingkatkan kawalan kendiri semasa tempoh pandemik COVID-19 ini. Tetapi selepas ini, kita nak dengar kata-kata semangat yang Dr. Eunice akan lontarkan kepada semua petugas barisan hadapan di luar sana agar terus bertahan sehingga satu hari nanti kita diisytiharkan menang. Jangan ke mana-mana. Gaspirasi. Kembali lagi dalam Gaspirasi. Penonton di rumah, feel good factor. Kita tahu apabila vaksinasi itu tiba, memang saya boleh katakan kita gembira dan tak sabar untuk menikmatinya. Tetapi setibanya vaksin itu juga mengingatkan kita, lebih kurang setahun kita menjalani tempoh pandemik ini, mereka lah iaitu golongan frontliners ataupun petugas barisan hadapan inilah yang akan sibuk mengedarkan vaksin ini kepada kita nanti, doktor. Ya. Jadi doktor, setibanya vaksin ini yang bakal dinikmati oleh semua masyarakat Malaysia secara amnya, apa mungkin kata-kata doktor, pesanan doktor kepada mereka supaya terus bertahan, terus menjaga kawalan kendiri sehingga mereka divaksinasi? Okay, we are talking about COVID vaccine ya, Gas. So COVID vaccine ni kita telah
hampir habis dengan fasa pertama, iaitu memberi vaksin kepada semua frontliner. So kita ada 2 lagi fasa, Okey. kedua dan ketiga. Fasa kedua adalah pemberian vaksin kepada pesakit kronik dan juga yang warga emas berumur 60 tahun ke atas. Dan fasa ketiga adalah untuk memberi kepada selebihnya rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Okey. Tempoh untuk fasa kedua dan ketiga ni nanti akan berlanjutan dari bulan April sehingga bulan Ogos. So, jangan panik, jangan takut because eventually semua akan dapat vaksin, tak perlu berebut So, daftar dengan MySejahtera ataupun di mana-mana klinik terdekat ataupun boleh berdaftar dengan ketua kampung ataupun pejabat daerah untuk mendaftar sebagai penerima vaksin ini. So, saya sendiri telah menerima 2 dos vaksin. Saya telah lengkap. I'm okay, feeling good. Untuk sementara menunggu giliran diberi vaksin ni, please keep to the SOP, gunakan mask ketika berada di tempat umum, tempat awam. Lepas tu elakkan have to amalkan penjarakan fizikal dan ikut SOP yang telah ditetapkan. Itu yang penting kan, Doktor? Baik, untuk pengetahuan penonton di rumah, esok Doktor bakal menerima anugerah Pegawai Bintang Kenyalang Sarawak. Tahniah kami ucapkan daripada Gaspirasi, Doktor. Jadi Doktor, dalam banyak-banyak pencapaian, secara ringkasnya, apa pencapaian yang paling dekat di hati Doktor sepanjang 16 tahun berkhidmat dalam bidang perubatan ini? Okay, definitely I would say academic lah, pencapaian akademik, which is now after I got my DRPH, that is my pencapaian tertinggi yang pernah buat lah dari segi akademik. And then another one is pingat yang saya akan terima esok lah. Wow. So at least diberi penghargaan yang macam tu, which makes all those yang bekerja di bidang perubatan ni akan merasa dihargai jugalah. Sekalung tahniah kami ucapkan kepada Doktor. Sebelum kita berhenti di Gaspirasi pada malam ini, kita acap kali memberi pesanan kepada masyarakat untuk tingkatkan kawalan kendiri mereka kepada semua petugas barisan hadapan kita di luar sana, Doktor. Apa pesanan Doktor kepada mereka untuk terus berjuang, untuk terus orang kata bertahan dalam tempoh yang mencabar ini sehingga satu hari nanti kita diisytiharkan menang. Pesanan Doktor kepada mereka. Okay. To all frontliners, to all medical staffs out there, keep strong. Semangat kena kuat, kesabaran kena kuat. You guys are doing very good. Sabar, kita pasti menang. Kita pasti menang. Jangan tewas barisan hadapan. Sekali kalian tewas, kami semua akan tumpas. Doa kami sentiasa bersama dengan anda. Saya percaya satu hari nanti kita akan diisytiharkan menang. Teruskan perjuangan. Terima kasih Dr. Eunice kerana perkongsian yang sangat bermakna pada malam ini. Dan kepada anda di rumah, jangan lupa untuk saksikan kami lagi dalam Gaspirasi di hari dan waktu yang sama. Saya tunggu cerita sukses, cerita inspirasi daripada anda untuk jadikan pengajaran dalam komuniti kita. Hanya di Gaspirasi. Kami mumpuk dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, jaga diri.